Ya, Assalamualaikum. Hari ni teacher nak ajar kamu subjek admin So ni fungsi dah bab 1, form 4. Okay, so ini adalah so first kali kita terus pergi tengok. Ini kita panggil fungsi. Okay, so kita nak tentukan apa dia punya objek, image, domain, kodomain dan juga julat. So kalau kat sini objek dia, okay, untuk soalan ni objek dia ialah semua yang ada dekat dalam set A ni, yang ada pasangan. Okay, kat sini, contohnya kat sini A, B dengan C. Itu dah kamu punya objek. Kita tak sini A, B dan C. Okay, image bagi soalan ini ialah semua yang dekat sini yang ada pasangan. Okay, semua yang dekat sini yang ada pasangan kita panggil dia sebagai image. Yang ada pasangan so 1 dengan 2. So letak sini 1, 2. Tak payah letak dalam set ni. Tak payah letak dalam rumah ni, tak perlu. Domain domain ialah semua set yang belah sini. Tak kisahlah dia ada pasangan ke tak ada pasangan ke, semua yang belah sini kita panggil dia sebagai domain. Semua yang sebelah sini, semua kita panggil dia sebagai kodomain. Okay, dan kita kena letak jawapan kita domain dan kodomain dalam set. So, buka set. Sikit. Okay. Lihat domain dia. So, domain dia. Semua yang kat belah sini. So, A, B, C lah. Kat sini A, B, C. Tutup. Semua dekat belah sini. 1, 2, 3. Walaupun dia tak ada pasangan, tak apa. Okay, semua tu kita letak dia sebagai kodomain. Julat dia pula. Julat tu yang mana satu? Julat tu adalah image kamu. Ni yang 1 dengan 2 ni. Yang ada pasangan saja. Senang cerita julat dengan image ni pada sama. Dia sama. Cuma kita letak dia dalam set. Kat sini 1, 2. Tutup. Dah siap. Okay. Atas ni kita panggil dia sebagai gambar rajah anak panah. Okay, macam mana pula kalau soalan kata letak dia sebagai pasangan bertertib. Pasangan tertib contoh soalan ni. Dia minta kamu letak pasangan tertib. So kamu mesti kena buka set. Okay, buka bracket. Okay, letak pasangan dia. A pasangan dia dengan 1. Letak sini A, koma, 1. A pasangan 1, koma. So B pasangan 2. Dan then C pasangan dia dengan 2. C dengan 2. Tutup bracket. Tutup. Dah siap. Tu pasangan bertertib. Seterusnya kita minta graf. Okay, A, B, C. Ni 1, 2, 3. Letak sini. Okay, A, B, C. Okay, letak X kamu dekat belah bawah. Ni 1, 2, 3. Letak tepi ni. Macam tu. Okay, tengoklah kat sini. A pasangan tadi dengan A dengan 1, B dengan 2, C dengan 2. A dengan 1. Sini. Kuning So A dengan 1. B dengan 2. C dengan 2. Dah siap. Inilah graf. Tak nak buat titik, nak buat pangkah. Boleh. Tak ada masalah. Okay. Seterusnya, kita nak tengok okay, macam mana kita nak tentukan sama ada kita punya graf ni dia adalah fungsi ataupun bukan. Senang sahaja. So, apa yang kamu kena buat? Pertama ni kita nak tentukan sama ada dia fungsi ataupun bukan. Okay, so apa yang kamu kena buat? Kamu kena buat ujian garis mencancang. Garis yang tegak. Okay, kita nak tentukan dia fungsi ataupun bukan. Kita nak tengok dia fungsi ke bukan je. Adakah ini fungsi? Soalan tanya. So, cara dia senang. Kamu ambil pembaris kamu buatlah satu garisan. Buatlah kat mana-mana pun. Garisan tu. Garisan tegak je. Nak buat kat tepi macam ni pun boleh. Nak tak sini pun boleh. Yang penting kena potonglah kita punya graf tu. Okay, kita sebiarkan kat tepi tu.
So teacher kat sini, adakah dia memotong satu titik sahaja? Ya. Nampak tak? Dia hanya memotong satu titik. Jangan dikata dia potong dua titik lah cikgu, sebab satu kat bawah ni, satu kat atas ni. Bukan itu yang cikgu maksudkan. Potong satu titik tu maksudnya dekat graf kamu. Mana graf kamu? Graf kamu adalah yang ni. Line biru yang cikgu nak lukis ni. Ni. Inilah kamu ni graf. Yang tu ni kamu ni Pak C X, Pak C Y. So jangan confuse pula dengan tu. Graf kamu ni adalah yang warna biru ni. Untuk berapa kali kita punya line merah tu menyentuh warna biru? Sekali saja. Okey, itu dekat sini. Okey, dia sentuh sekali. Maksudnya kalau sentuh sekali, maksudnya betul lah dia adalah fungsi. Tengok sini pula. Okey, kita boleh buat line kita tu kat mana ni, graf kamu ni yang melengkung ni. Ni kita panggil graf salingan. Kita cubalah buat satu garis lurus. Buat rujak guna warna merah Buatlah kat mana-mana pun. Kita buat sini dia sentuh satu graf. Kita buat sini pun dia hanya sentuh satu titik dekat sini. Gerak kat sini pun dia sentuh satu titik. Kat sini pun dia hanya sentuh satu titik kat bawah ni. Maksudnya kamu buatlah mana-mana pun dia hanya akan sentuh satu titik. Okey, bila dia hanya sentuh satu titik, kat mana dia sentuh? Kalau untuk soalan ni dia sentuh dekat atas ni. Satu saja titik dia sentuh. Ni. Okey, sentuh satu sekali saja. Maksudnya betul lah. Fungsi lah ni. Tidak ada fungsi. Macam mana pula kat soalan macam ni? Okay, soalan C dengan D ni. Okay, nak tentukan dia fungsi ataupun tak. Macam benda sama. Ni graf kamu ni yang melengkung ni. Parabola tu. So teacher ambil pembaris, lukiskan line warna oranye. Okay. Line ni cuba kamu lukis lah. Kalau memang kalau hujung ni kamu lukis kat hujung dia sentuh satu titik je. Memang betul dia sentuh satu titik. Tapi cukuplah kalau kamu dapat buktikan sekali je. Okay, cukuplah kalau kamu dapat satu bukti yang menunjukkan dia ada sentuh banyak titik. Kamu letaklah kat selain daripada titik tu. Dia macam ni. Kita dah buktikan dia sentuh banyak titik. Tak boleh. Okay, ni dia dah sentuh dua titik. Satu dekat atas, satu dekat bawah ni. Okay, so ini dikata dua kali lah dia sentuh. Bila dua kali, dia automatik bukan fungsi. So kita kata sini bukan fungsi lah. Kan Dia hanya kena sentuh sekali. Kalau ni kalau buat line lurus, buatlah kat mana-mana pun dia hanya sentuh satu kali saja kat kita punya graf. Okay. Ni. So ini adalah fungsi. Kenapa? Sebab dia hanya sentuh sekali sahaja pada kita punya graf dekat sini. Okay. Next. Macam ni. Okay. Nak tengok fungsi ke tak, kita just lukis satu garis lurus. Tengok soalan nombor 2. Raja di bawah sebelah menunjukkan hubungan set A dan B. Okay, nyatakan julat hubungan itu. Kita buat soalan nombor 2 ni. Okay, soalan minta suruh cari julat. Okay, julat hubungan. Julat tu apa? Julat tu adalah kamu punya image. Tengok image. Kat mana nak tengok image kat sini? Image yang ada pasangan saja. Mana yang ada pasangan? Yang ada pasangan 4 dengan 8. Jadi itulah julat kamu 4 dengan 8. 4 dan 8. Mesti letak dalam set. Tak letak set terus salah. Nyatakan jenis hubungan itu. Ni hubungan apa? Hubungannya ada 3 jenis. Ada 4, sorry. Ada 4 jenis hubungan. Secara eksplisit kat bawah ni. Kita ada hubungan 1 kepada 1. Kita ada hubungan 1 kepada banyak. Okay, hubungan banyak kepada 1. Hubungan banyak kepada banyak. Okay, buat short form je lah. Okay, so satu-satu ni macam mana? Contohnya kita ada macam ni. Okay, so contohnya kat sini 1, kat sini 2, kat sini 4, kat sini 5 contohnya. Maksudnya setiap satu ni dia ada satu je pasangan dia. Contohnya ni dengan ni pasangan dia. 2 ni dengan 4. So satu pasangan dia 5, 2 dengan 4. Nampak tak? Setiap satu ni hanya ada satu sahaja dia punya image. Maka ni ialah hubungan satu-satu. Kalau satu banyak macam mana? Satu banyak contohnya macam ni. Okay. Contohnya kat sini cikgu letak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contohnya. Okay, contohnya dekat sini 2 ni pasangan dengan 5.
Ni hubungan 1 pergi ke banyak 2 juga pergi ke 6 contohnya. Nampak tak? Daripada satu benda ni dia pergi pada banyak benda. Dia berpasangan dengan banyak benda, iaitu 5 dengan 6. So 1 pasangan dengan banyak. So ni adalah hubungan 1 kepada banyak. Okay, so kalau yang lain tu cikgu gabungkan 3 dengan 7 contohnya, 4 dengan 8. Ini contoh 1 banyak. Seterusnya banyak kepada 1. Macam mana pula banyak kepada 1 ni Ni okay, contohnya kita ada kat sini 2, 3, 4, 5. Okay, so cikgu ada 1, 2, okay, 1, 2. 1 dengan 2. Banyak kepada 1 ni contohnya 2 pasangan dia dengan 1. 3 pasangan dia juga dengan 1. Nampak tak? Ada banyak benda dia pergi kepada satu benda. Okay, dia pergi pada satu benda. Contoh cikgu buat warna juga 4 kepada 2. Okay, 5 juga pergi kepada 2. Nampak tak? Ada banyak benda pergi ke satu benda. Ni kita panggil hubungan banyak dengan 1. Okay, ada banyak benda pergi kepada satu benda. Banyak benda pergi kepada satu benda. Macam tu. Hubungan banyak kepada banyak pula macam mana? Hubungan banyak-banyak dah sekali. Contohnya cikgu letak sini. Hubungan banyak-banyak ni adalah dia adalah bergabungan banyak satu dengan satu banyak. Cikgu letak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, contohnya 1 ni dia pergi pada 4. 1 juga pergi pada 6. Contohnya. Ini maksudnya 1 pergi kepada banyak benda. 2 pun pergi pada 4. Ni maksudnya apa? Nampak tak? Ada 2 benda dia pergi kepada satu benda. Tadi 1 benda pergi pada 2 benda, yang lain hijau ni. Maksudnya 1 kepada banyak. Okay, 1 kepada banyak. B ni banyak lah. 1 kepada banyak yang warna hijau. Maksudnya yang biru ni pula adalah, nampak tak? 1 dengan 2, dua-dua ni pergi kepada nombor 4. Maksudnya dia adalah banyak benda, dia pergi kepada satu benda. Nampak tak? Bila nampak dia ada gabungan ni, kita dah tahu, oh ini ialah banyak kepada banyak. Okay, hubungan banyak pergi kepada banyak. Contohnya 3 pun pergi kepada 4. Okay, 2 pergi pada 5. Banyaklah. Okay, dia adalah gabungan satu banyak dengan banyak satu. Kita tengok atas ni soalan ni, apa dia punya ni? Hubungan. Soalan kata beri jenis hubungan. Okay, tengok sini. 1 pergi pada 1. Okay, dah okey dah. 1 pada 1. Q ni, Q dengan R perasan tak dia pergi pada satu nombor. Maksudnya dia ada banyak kepada satu nombor dia pergi. Banyak nombor pergi kepada satu nombor. Maksudnya dia adalah hubungan banyak kepada satu. Hubungan banyak kepada satu. Okay, objek bagi 4. Okay, objek bagi 4. Bila kata objek bagi 4, maksudnya 4 ni image. Dia suruh cari objek dia. Apa pasangan dengan 4? 4 ni pasangan dia dengan Q dan R. Itulah dia punya objek. Q dan R. Inilah objek. Domain hubungan. Domain dia apa? Semua yang duduk sebelah sini domain. Kat bawah sini jawapan dia. Okay, P, Q, R. Ini domain. Kodomain. Semua duduk belah sini. 2, 4, 6, 8. Walaupun dia tak ada pasangan. Okay, contoh soalan minta. Julai dia dah bagi dah minta 4 dengan 8. Sudah siap lah. Okay. Okay, tengok soalan nombor 3. Raja di sebelah menunjuk hubungan set A dengan set B, wakil hubungan data dalam bentuk set hubungan bertertib. Okay, jom kita buat ni. Daripada graf ni disuruh tukar jadi hubungan bertertib. Tengoklah pasangan dia masing-masing. Okay, pasangan dia apa benda kat situ? Sekejap.
1 pasangan dengan 2, 1 pasangan dengan 4. Okay, so letak sini. Buka bracket dulu. Buka ni set ni. 1 pasangan dengan 2, 1 pasangan dengan 4. Koma. Macam mana cikgu tahu ni? Ni X nombor. 1 dengan, ni adalah 1, 2 koordinat dia. 1, 4. Nah, senang cerita koordinat kamu letak. 2, 6. Koordinat dia 2, 6. Dia koordinat dia adalah 3, 8. Letaklah ni dalam ni. 2, 6, 3, 8. Dah siap. Tutuplah bracket. Je. Nyatakan image bagi 1. Bila dia minta image, maksudnya yang 1 ni adalah objek. Ni adalah objek. Tengok sini objek kamu. Okay, objek kamu. Mana 1? Ni bawah ni 1. Dia minta apa? Dia punya image. Dekat bila objek 1 ada 2 image dia. Itu 2 dengan 4. Kat sini sama dengan 2 dan 4. Tak payah letak dalam set. Bila minta macam ni, tak payah letak dalam set. Nyatakan jenis hubungan itu. Okay, jenis hubungan itu. Nampak tak daripada satu benda dia pergi pada banyak benda. Itu 1 pergi pada 2 dan 1 juga pergi pada 4. Okay, kalau kamu wakilkan ni dalam bentuk macam ni, mungkin kamu lebih nampak. Kalau kamu tak nampak macam ni, kamu boleh wakilkan dia, tukar dia jadi dalam bentuk ni. So ni ada 1 dengan 2. 3, 4 tu tak payah tulis, tak apa. Sekejap, 3 dia. Sorry. 3 dia pasangan dia. Ni 2, 4 dengan 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Tak macam ni. So 1 tadi ada dengan 2 dan 4. Letak sini. 1 dengan 2, 1 dengan 4. Ni apa ni? Ni 1 kepada banyak ni. Okay, daripada satu benda pergi pada banyak benda. So 2 dengan 6. 2 dengan 6. 3 ni dengan 8. Jadi pasangan ni. Ni maksudnya hubungan apa? Hubungan 1 kepada banyak. Tak macam tu. Hubungan 1 kepada, dalam Excel jangan letak short form je ni. Kamu kena tulis betul lah. Banyak. Okay. Sama je lah. Tengok soalan nombor 4 ni. Dia suruh ungkapkan dalam sebutan ni. Dia suruh kamu tentukan ni fungsi apa ni. Okay, raja di sebelah menunjukkan fungsi linear G. Nyatakan nilai bagi K. Mana K? Kamu tak tahu K ni apa. Kamu kena tengok ni. Macam mana kosong jadi negatif 2 ni? 2 jadi kosong. 4 jadi K, 6 jadi 4. Cuba kita fikir macam mana 6 jadi 4 ni. Dia berkurang ni kan. Kosong jadi negatif 2 ni berkurang. Kalau dia berkurang, ada 2 je operasi yang boleh, yang mungkin. Okay, kalau berkurang ada 2 je operasi mungkin, sama dia bahagi ataupun dia tolak. Berkurang. Kalau dia bertambah ataupun berkurang, boleh juga dia jadi punca kuasa. Boleh juga punca kuasa. Ada 3 lah. Okay, kalau hubungan dia adalah punca kuasa, yang betul. Daripada sini ke sini dia akan berkurang. Kalau dia berkosong, berkurang jadi negatif 2. 2 berkurang jadi kosong. 4 berkurang tak tahu jadi apa. 6 berkurang jadi 4. Jadi kita kena check. Okay, so kita tengok sini. Cuba kita cara yang paling senang, ambil tolak. 6 tolak berapa jadi 4? 6 tolak 2. Okay, cuba tengok ni. Betul ke 2 tolak 2 jadi kosong? Betul? Betul ke kosong tolak 2 jadi negatif 2? Betul. Maksudnya dia tolak 2 ni. Ambil nilai X ni. Kamu kena tolak 2 untuk dapatkan GX ni. Maksudnya apa dia punya fungsi? Kat sini kita dah tahu dah. Okay, GX. Ni kan ni. Apa tak? GX sama dengan X tolak 2. Tak kat sini. Janganlah letak GX kat belakang. Tak cantik lah. Letak GX di depan. Nama mesti letak kat depan. Baru letak apa benda kat belakang. GX tu nama dia. Nyatakan nilai bagi K. Sekarang pun boleh cari apa K. 4 tolak 2 lah maksudnya. So K ni sama dengan 2. Okay. So macam K 4 tolak 2. Nilai dia 2. Itu soalan tadi. Kita cuba buat soalan nombor 5. Dia beri bahawa fungsi ni, okay tu. GX sama dengan 9/6 tolak X. Okay, cari G3. G3. Soalan yang minta. Okay, G3. So, G3. Ni 9, salin balik 9. 6.
salin balik 6 kat bawah, tolak, salin balik tolak, X ni jangan salin X. Sekarang X kamu ni dah berubah jadi 3. So letak dekat sini 3, jangan letak X. Okay. So tekan kalkulator, 9 per 6 tolak 3, 2. 6 tolak 3, 3. 9 bahagi 3, jawapan dia 3 lah. Siap. Senang je ni. Cuba buat soalan nombor 6. Dia beri bahawa fungsi ni cari nilai X apabila fx sama dengan 19. Macam mana nak buat soalan A ni Senang je. Okay, so yang first kali dia bagi fx, salin balik. Kalau soalan minta ni, salin balik soalan tu. Fx kamu apa? Salin balik fx ni kat bawah. Fx kamu jangan tulis fx, salin benda ni. Fx kamu kan sama dengan benda ni. So letaklah bawah ni, 2x tolak 1 sama dengan 19. Okay, maksudnya soalan suruh cari nilai X. Nilai X. Maksudnya suruh cari X. Pindah-pindah lah maksudnya. Pindahkan negatif 1 dulu, jangan pindah 2. 2 tak boleh pindah ke sana 2 dengan X ni kawan rapat. Kawan rapat jangan pindahkan. Dia paling rapat dengan X. Pindah kawan jauh dulu ke sana. 19 tambah 1 jadi 20. Sekarang baru boleh bawa pindah kawan rapat. Sebenarnya tak ada kawan jauh. Baru boleh bawa pindah kawan rapat. Hubungan 2 dengan X ni darab, pindah sana jadi bahagilah. So X kamu sama dengan 20 bahagi dengan 2. So X sama dengan 10. Dah siap. Sekarang B. B ni macam mana nak buat? So B kita F2X sama dengan 2X. Mulalah orang nak confuse macam ni. Dia bagi dalam tu. Cikgu guna mana kali lain. Okay, cikgu letak sini 2X sama dengan orange. Ini tak nampak sangat. Letak warna hitam. Okay, F2X ni sama dengan 2X. Jangan takut. Tengok dalam 2X lah. Dah kelang kabut dah. Tak tahu nak buat apa kan. Okay, so teacher tengok ni ni 2 kan. Kalau kamu rasa kamu confuse, kamu salin dulu fungsi ni kat bawah. Fungsi yang soalan tu bagi. 2x tolak 1. Ni yang soalan bagi. Okay, nilai x ni apa? Nilai x ni dah sama dengan benda ni. Apa benda yang kamu tukar kat sini, mesti kena tukar dekat sini juga. Kalau contohnya teacher tukar, jadi sini fm. Ni akan jadi 2, x ni akan bertukar jadi m tolak 1. Kalau teacher tukar, kat sini jadi f, M ni teacher tukar jadi Y contoh ni. X jadi Y So dia akan jadi 2. Dia takkan jadi X lah. Dia akan jadi 2Y tolak 1. Apa yang ada dekat sini, ni kan, apa yang ada di sini X ni, akan sama dengan dekat sini. Kalau kamu tukar dekat sini, tiba-tiba kamu tukar dalam bracket ni tak tulis X, kamu tulis huruf M. Maksudnya sini automatik kamu tukar jadi M lah. Kalau kamu tulis Y, sini automatik jadi Y. Sama. Okay. So, macam mana nak selesai ni? Kita nak F2X. Okay, F2X. Sekejap pindah ke benda ni kat tepi. Ni dah berconteng Okay, sekarang ni, tadi kan cikgu cakap kalau apa yang kamu tukar dalam ni, mesti kena tukar juga dekat sini. Y, Y. Sama juga, kalau kat sini 2X, maksudnya kena tukar lah nanti dekat sini, dekat fungsi asal ni. So, dia akan jadi 2. Tengok dia betul. 2 tu apa benda? Bukan 2 ni. Bukan. 2 tu adalah 2 yang memang ada dalam soalan ni. Ni yang soalan ni Sudah semak tu. Ni soalan kamu kan. Ni X kan. Ni pun X kan. 2 ni ialah 2 ni. Yang cikgu salin ni. X ni apa? X ni kena ikut apa yang ada dekat dalam bracket. Kalau sini X, sini pun automatic X. Sini M, sini pun akan jadi M. Okay, macam yang cikgu cakap tadi. Kalau sini 2X, sini pun akan jadi 2X. X kamu ni akan bertukar jadi 2X. Buka bracket, letak 2X kat situ. Tolak 1. Mana dah tolak 1 ni? Cikgu salin balik. Maksudnya apa je yang cikgu tukar kat sini? Cuba tengok betul apa yang cikgu tukar. Cikgu just tukar yang biru cair ni. Yang X ni sahaja cikgu tukar. Yang lain semua cikgu tiru. Ditiru, tolak tiru, 1 pun tiru. 2X saja bertukar. Sepatutnya kat sini X. Sepatutnya kat sini adalah 2X tolak 1 iaitu 2X tolak 1. Tapi cikgu tukar X cikgu jadi 2X. Kenapa tukar? Sebab soalan tukar. Ni kat dalam bracket letak 2X. Macam tu. Nak bagi kamu faham. Ni kena faham betul ni. Baru nanti bila soalan
Susah macam ni pun kamu boleh jawab. Okay. So, nak salin apa kat tepi ni? Tepi ni copy balik benda ni. Kata bila F2L ni jawapan dia adalah 2X juga. Ni kena selesai ni 2 darab 2X jadi 4X. Tolak 1 sama dengan 2X. Ni cikgu kumpul lah 2X pergi sana, negatif 1 di sini. Jadi 4X tolak 2X sama dengan negatif 1 pindah sana jadi positif 1. 4 tolak 2, 2. 2 pindah sana jadi 1 bahagi 2 lah. So jawapan dia 1/2. Dah siap. Okay, tu je. Dia minta X kan. Okay, sekarang dia minta soalan C. Soalan C ni yang mencabar sikit lah. Kita selalu takut lah soalan C ni. Okay, cikgu paste on. Tu dia. Okay, nilai X apabila Fs kamu memeta kepada diri sendiri. Apa benda pula dia kata memeta Kan? Pening pula berkepala. Okay. Maksudnya, okay, kalau cikgu lukis kamu punya gambar hajah ni, ni nak bagi kamu bayangkan ni. Okay, nak bantu kamu bayangkan apa maksudnya dia mata kepada diri sendiri. Contohnya, kalau dekat sini 1, di sana kan fungsi dia adalah fx. Okay, fungsi dia adalah fx. So kat sini kalau 1, sini pun 1. Pasangan dia. Cikgu pasangan dia. 1 kepada 1. Kalau sini cikgu letak sini 2, sini pun 2. Maksudnya dia memeta pada diri sendiri. Nombor dia sama. Kalau di sini 1, sini 1. Kalau sini 10, sini pun akan 10. Itu maksud dia. Okay, dia memeta macam ni lah. Habis tu kalau cikgu letak sini X, mulalah takut kalau letak sini X. Kalau cikgu letak sini X, okay, letak sini X, maksudnya dia memeta pada apa? Dia memeta pada X lah juga. Itu apa yang soalan cuba kata. Maksudnya dia adalah sama dengan X juga. Okay, kalau kita bawa keluar ni, dia akan jadi macam ni. F1, maksudnya bila objek kamu 1, image kamu pun 1. F2, bila ni dalam kurungan ni adalah objek nama dia. F2 sama dengan 2 pasangan dia. Maksudnya kat bawah ni adalah Fx sama dengan X. Ni lah maksudnya memeta pada diri sendiri. Umum dia, dalam bentuk umum. Ni kalau dalam bentuk contoh. Dalam bentuk nilai. Dalam bentuk umum, dia jadi macam ni lah. Dia bentuk khusus 1, 1, 2, 2. Ni bentuk umum Fx, X. Dia suruh kamu ni, cikgu salin Fx sama dengan X. Itulah persamaan yang ada kat sini. Fx kita sama dengan X. Apa kita punya Fx? Tengok balik ke atas. Fx kita adalah 2X tolak 1. Orang letak bawah ni 2X tolak 1. Sama dengan X. Macam tu. Lepas tu selesailah bawa X pergi sana. Bawa negatif 1 pergi sini. So 2X. X ni positif. Pindah sana jadi negatif. Ini negatif 1. Pindah sini jadi positif 1. 2X tolak X. Jangan pergi kata jawapan dia 2. Kosong salah. Ini sebenarnya depannya ada nombor 1. 2 tolak 1 adalah 1. So 1X. 1X ni kita boleh tulis sebagai X sahaja. Tak payah letak 1 ni. Ini sama dengan salin balik 1. So dah dapatlah X kita 1 punya. Macam tu je. Okay. Jom kita buat ni. Nombor 7. Delivery fungsi gx ni sama dengan cari nilai x bila gx ni sama dengan 2. Okay. So ni modulus ni kita panggil. Nampak ni palang-palang ni nama dia adalah modulus. Apa-apa jawapan yang kamu letak tu dia akan jadi positif. Contohnya cikgu letak sini. Gx sama dengan, tak payah guna gx lah. Nanti kamu ingat ni soalan ni pula. Ni cikgu bagi contoh lain. So ni fx sama dengan negatif 3 contohnya. So jawapan akan jadi 3. Okay. Maksudnya kita akan positifkan jawapan ni. Negatif 3 akan bertukar jadi 3. Kalau kita moduluskan dia. Sekarang kalau negatif 13 jadi 13 lah. Macam tu. Okay. So sekarang ni baru kita berbalik pada soalan ni. Kita tahu kita akan positifkan jawapan last. Okay. So soalan ni adalah gx
sama dengan X tambah 1 ada modulus. Dia kata cari nilai X apabila GX kamu ni sama dengan 2. So salin balik. GX sama dengan 2. Apa kamu punya GX ni lah yang atas ni, yang salin kat sini. X tambah 1 ni sama dengan 2. Tak modulus macam ni dia jadi. Okay. X sama ni GX kamu ni salin balik X tambah 1 sama dengan salin balik diikut balik salin bawah. Okay. Kita panggil salin fungsi di bawah. So, ini apa yang kamu kena buat? Kita kena hilangkan modulus. Bila kita nak pecahkan modulus ni, dia akan jadi macam ni. X tambah 1 sama dengan 2. Nampak tak? Dah hilang dah modulus. Ataupun dia ada dua keadaan. X tambah 1 ni boleh juga jawapan dia adalah negatif 2. Kenapa boleh jadi 2 yang negatif 2 pula? Kan kat sini positif 2. Kenapa ni jadi negatif 2? Maksudnya, ini, kalau cikgu buat sini kamu, cikgu buat sini 2 dan cikgu buat negatif 2. Apa jawapan dia last sekali? Kalau modulus 2, jawapan dia 2 lah. Sebab kita positif dengan jawapan ni. Negatif 2, kalau kita moduluskan, dia dapat 2 juga, sama. Iaitu sama dengan belah sini, nampak? Maksudnya tak kisah. Kalau X sama 1 kita ni sama dengan 2, ataupun X sama 1 kita ni jawapan dia adalah negatif 2, memang bila kita moduluskan jawapan ni, kita akan dapat 2 ni. Maksudnya sebab tu dia boleh terbahagi kepada 2 keadaan. 2 dan juga negatif 2. Okay. So akan ada 2 nilai X nanti bila kamu selesaikan masalah ni. Pindahkan 1 di belah sana, dia jadi X 2 tolak 1. So X kamu 1. Ni pindah sana jadi negatif 2 tolak 1, dia jadi negatif 3. Tu nilai X kamu dah siap. Ada 2 lah nilai X, 1 dan juga negatif 3. Okay. Sekejap. Cuba buat soal nombor 8. Okay. Kita sambung balik. So, dia kata Raja dapat menunjukkan graf bagi fungsi f(x) ni sama dengan 3x/5 untuk domain S sama 0 sampai 4. Nyatakan nilai bagi f negatif 1 dan f2. Okay, f negatif 1 dan f2. Mana satu ni? F ni satu ni. Ni fungsi kamu. Okay, tak payah tengok graf ni. Kita terus je jawab di sini. Okay, masukkanlah negatif 1 ni dalam fungsi atas ni. Sudah jadi macam mana? Okay. Okay, salin dulu fungsi tu kat bawah ni. Fx sama dengan 3x tolak 5. Okay, f negatif 1. So, A kita adalah f negatif 1 sama dengan salin dulu 3. X kamu ni, jangan letak X. Kamu kena gantikan dia dengan negatif 1 ni. Letak je ni negatif 1. Tutup hubungan. Ni tolak ni salin balik bawah. Tolak 5. Tutup. Okay.
Jangan ingat ni 51 pula, ni modulus So 3 darab -1, -3 tolak 5 ni tekan kalkulator je lah. Kamu akan dapat -8 nanti jawapan dia. -8 ni, -8 dia akan jadi, bila kita moduluskan jadi 8. Macam tu. Seterusnya adalah F2. F2 pula. F2. Modulus 3, so jangan letak X. Okay? X ni kena ganti dengan 2 sebab sekarang ni X kamu lah 2. Tolak 5. Ni salin balik. Dia akan jadi 6 tolak 5. 6 tolak 5, jawapannya adalah 1. So jawapannya 1 lah, positif 1. Nilai bagi V. Mana tu V? V ni kat sini. Okay, V ni dekat bawah ni. Bawah ni apa nilai Fx kita? Fx kita kosong kat bawah ni. Sebab dia adalah pintasan. Okay, Fx kita adalah kosong. Maksudnya dia suruh cari apa nilai X kita apabila Fx kita kosong. Kat sini. Fx sama dengan kosong. Okay. Soalan suruh cari V Apa itu V? Maksudnya dia suruh cari Fx. Nilai Fx. Nilai X apabila Fx kita ni kosong. Okay, Fx kita sama dengan kosong. Okay, cikgu boleh letak sini. Okay, X kita ni apa benda? X kita tu lah V kat sini. Okay, X kita dekat sini nilai dia adalah V. Kalau sini X kita kosong, kat sini X kita adalah V. Kat sini X kita adalah 4. Okay, kat sini X kita ialah V. Kat sini X kita adalah kosong. Kita nak X kita sama dengan V. Jadi cikgu ganti kat dalam ni. Tak nak letak X, cikgu letak V terus. So FV. Okay, apabila nilai dia adalah V, dia sama dengan kosong. Dia fungsi dia. Macam cikgu tahu dia kosong sebab sini. Titik ni. Titik ni koordinat dia apa? Koordinat dia adalah V kosong. Okay, Y kamu kosong kat sini. Selesaikan lah. Macam selesai, masukkan dekat dalam ni. Ni kan, salin balik fungsi tadi kan. Tadi fungsi kamu 3X tolak 5. Ni fungsi Fx tadi kan. So salin balik 3, jangan tulis X. X kamu sekarang huruf V. Okay, V tolak 5 ni sama dengan kosong. Bila sini kosong, kita boleh je hilangkan bracket. Sebab mana ada jawapan negatif kosong. Tak pernah dia buat orang jawapan negatif kosong. Okay, takkan ada jawapan negatif kosong. Kosong-kosong lah. Dia pun tak ada positif negatif kalau kosong. Okay, jadi kita boleh hilangkan saja bracket ni. Jadi 3V tolak 5 sama dengan kosong. Pindahkan ke sana. Okay, pindah 5 ke sana. Dia jadi Allah. Ingat, jangan pindah kawan rapat. Pindah kawan jauh. Kosong tambah 5 jadi 5. Baru sekarang pindahkan 3. Okay, dia jadi bahagilah. 5/3. So dah siap. V kamu dah 5/3. Bila kamu masukkan 5/3 dekat dalam ni fungsi ni, kamu akan dapat nilai dia kosong. Okay, sebab tu koordinat dia di bawah. Okay, tengok. So B dah. Nilai-nilai X dengan keadaan Fx kamu 5. Okay, Fx kamu ni sama dengan 5. So kita buat dekat sini. Fx 5. Okay, so Fs kamu adalah 3S tolak 5 tadi. Ni salin balik sama dengan 5. Ingat, kalau kamu nak hilangkan bracket, kalau sini bukan kosong, nak hilangkan bracket, dia akan pecah jadi 2. So, boleh jadi 3X tolak 5 ni sama dengan 5, ataupun boleh jadi 3X tolak 5 ni sebenarnya jawapannya adalah negatif 5. Sebab yang kita modulus, kita jadi positif kat tepi ni. Dia ada 2 kemungkinan. Okay, ada 2 kemungkinan dan kita memang kena tulis kedua-duanya sekali. Pindahkan 5 di sana, jadi 5 tambah 5, iaitu 10. Pindahkan 3 ke sana, jadi 10/3. Dah siap untuk sebelah sini. Ni pindah sana pula. Okay, jadi negatif 5 tambah 5. Negatif 5 tambah 5, apa jawapan dia? Negatif 5 tambah 5, kosong lah. Pindahkan 3 ke sana, dia jadi X sama dengan kosong bahagi 3. Okay, kosong bagi 3, kosong. Maksudnya jawapan dia boleh jadi kosong ataupun boleh jadi X kamu adalah 10/3. Ada 2 kemungkinan nilai X ke situ. Sudah siap soalan C. Domain bagi Fx kurang daripada 2. Okay, so cikgu buat tepi ni Fx besar 2 kan.
fx besar daripada, kurang daripada 2. Soalan tanya. Okay, fx kurang 2. Dia minta domain bagi fx kurang pada 2. Okay, so salin dua fungsi fx kamu ni. Domain tu maksud dia suruh cari x kamu ni apa. X ni besar pada apa ataupun x ni kurang pada apa. Dia suruh cari macam tu. Itu maksudnya domain. Itu nilai-nilai x. Okay. So salin dulu. Fx kamu tadi 3x solat 5 kurang daripada 2. Ini, okay, ini kita boleh, ingat kita boleh hilangkan modulus ni. So dia ada dua keadaan. Kalau kita hilangkan modulus ni, dia boleh jadi positif, negatif, 2. Okay, so dia jadi macam ni. Sebabkan ini bukan sama dengan dia mesti berkurang. Okay, so 3x tolak 5. Simbol ni adalah kurang. Macam cikgu tu dia kurang, cikgu biasa ingat K lah. K untuk kurang. So dia punya yang ni adalah kurang. So kalau besar tadi B. Ni kan, simbol ni besar lah simbol ni. Besar. Kalau nak ingat. Okay, so 3x tolak 5 kurang 2. Ni memang dah sedia ada. Kita copy dia balik. Satu lagi kita boleh buat 3x tolak 5 besar daripada negatif 2. Dia sebenarnya macam ni. 3x tolak 5 besar daripada negatif 2. Disebabkan kita tulis je, kita terbalikkan je sebenarnya. Nampak tak? Muncung ni menghadap ke arah negatif 2. Sama juga. Muncung ni menghadap ke arah negatif 2. Maksudnya 3x tolak 5 besar daripada negatif 2 lah. Kita baca dari arah situ. Dia benda yang sama. Okay? Sama. Kalau contoh kamu selesai confuse lah, saya tak tahu macam nak letak ni, nak letak ni ke, nak letak macam ni. Bila kat sini. Tak ada masalah. Kamu boleh buat asing-asing. Okay, kamu boleh buat asing-asing. Jadi saya tunjuk saya nak buat asing-asing. So kita buat yang ni dulu, selesaikan dulu. Okay, kalau yang ni kita just buat dua-dua ikut simbol sama macam ni. Okay, sekarang kita nak hilangkan negatif 5. Untuk hilangkan negatif 5, semua ni kita kena tambah dengan 5. Baru sini akan hilang negatif 5. Okay, sudah kerja negatif 2 tambah 5. Misalnya balik 3x tolak 5. Tolak 5 kan, salin balik. Tambah 5 ni kita wujudkan. Senang cerita cikgu guna kali lain. Okay, tambah 5 ni kita wujudkan. Warna hitam ni tambah 5, tambah 5. Tambah 5. Nampak cikgu wujudkan dekat semua belah tambah 5. Negatif 2 tambah 5 tekan dekat operator kamu dapat 3. Ni 3x, tolak 5 tambah 5 jadi kosong. So hilang lah. 2 tambah 5, 7 jadi macam ni. Sekarang kamu nak hilangkan 3 ni, kena buat apa? Bahagilah semua dengan 3. Bahagi 3, bahagi 3. So 3 bahagi 3, 1. Ni boleh potong. So dia jadi x. Ni 7 bahagi 3, 7 per 3. Okay, so dah siap lah. Jawapan dia x di antara 1 dan 7 per 3. Kalau nak buat asing-asing, dia jadi macam mana? Dia jadi macam ni. Untuk saya rasa confuse lah, saya nak buat asing. Boleh, tak ada masalah. Jadi macam ni lah, 3x tolak 5 kurang pada 2. So kamu kena pecahkan dia kepada 2 keadaan. Okay, tak payahlah buat nak pandang macam ni. So kita buat terus sini, 3x tolak 5 kurang 2. Satu lagi adalah 3x tolak 5 besar daripada negatif 2. Satu positif, satu negatif. Tapi simbol dia bertukar tau, jangan tak tukar. Salah. Pindahkan negatif 5 ke sana, jadi 3x kurang 2 tambah 5. Okay. So 2 tambah 5, 7. Pindahkan 3 ke sana, x kurang pada 7 per 3. Okay, simbol tak bertukar, dia ikut dia sama. Ini pindah negatif 5 ke sana. Negatif 2 tambah 5, so dia jadi 3. Pindahkan 3 ke sana, x sama x besar, 3 per 3. So x besar bersatu. Dia jadi macam tu. Okay, last kali jangan tinggal macam ni. Kita buat garis nombor. Kita nak tengok perkaitan dia ni. 7 per 3 dengan 1 mana lagi besar. Kalau tak tahu, kamu boleh tekan kat kereta. Okay, 7 per 3 ni lagi besar bersatu. Kamu tukar dia jadi ni. Tekan 7, ABC 3. Okay. Kamu tekan 3 bahagi 3. Okay, tekan ABC dia sekali. Lepas dah tekan sama dengan ni, tekan ABC. Kalau itu akan bagi jawapan 2.3. Maksud besar ni, ni 1, ni 2.3. Tak sini 7 per 3. Jangan tak 2.3 pula. Untuk bantu kamu tak nak tahu letak kiri ke kanan. Okay, yang kanan ni memang kita letak nombor besar. Kiri ni memang kita letak nombor yang kecil lah. Untuk garis nombor ni x besar 1. Jadi kita bulatkan atas ni pergi ke sana. Tunjukkan dia nilai dia besar. Okay, besar mesti menghala ke kanan, kurang menghala ke kiri. Ni x kurang 7 per 3 menghala ke kiri. Okay, kita nak tengok di mana. Saya guna garis.
Ya, color hitam. Okay, kita nak tengok nampak tak ada hitam hijau ni bertindih. So cikgu buat macam ni. Buat macam ni. Maksudnya nilai X kita dia duduk di antara, bila jawapan kamu ni, inilah jawapan dia sebab dia ada dua line. Ini tak diterima, sini pun tak diterima. Sebab ini hanya hijau je. Kat sini ada warna hitam je. Kita tak nak. Kita nak ada warna hitam dengan hijau serentak. Mana kalau ada hitam dengan hijau serentak, itulah jawapan dia. Maksudnya X ni duduk di antara. Ini maksudnya duduk di antara. Okay, line ni, kita kata di antara lah. Ini di antara. 1 dan 7/3. Sama jawapan dia nampak. Soalan seterusnya tak apa. Dia dah siap. Domain bagi fx besar sama dengan 7. Okay, satu lagi, kamu juga kena check. Okay, kamu juga kena check. Nilai dia ni Dia kata domain bagi fx besar sama dengan 7 ni. Kita cuba soalan E. Okay, ni nampak tak dia bagi kat atas ni kan? X kamu ni domain dia 0,4. Itu memang soalan baik. Okay, so kita kena tengok adakah yang kita jawab ni. Jawapan kita mesti di antara 0,4 kan? Tak boleh tiba lebih. Ni memang duduk di antara 0,4 juga. 1 dengan 7/3 ni. Dia tak lebih pada 4 kan? 7/3 ni baru 2 point something. 1 ni 1 lah. So betul lah jawapan dia. Okay, tengok jawapan yang soalan apa? Soalan tadi soalan E, domain fx besar sama dengan 7. Okay, so soalan bawah ni. Okay, dia minta domain bagi fx besar sama dengan 7. Biasa salin dulu 3x tolak 5 ni kat bawah. Okay, ingat sekarang kita nak hilangkan kita punya tu. Nak hilangkan ni dia akan jadi dua keadaan. Ini salin balik ataupun 3x tolak 5 kurang ataupun sama dengan negatif 7. Nampak tak? Satu besar, satu kurang. X negatif, betul lah, negatif 7. Dia dah ada negatif kat situ. Okay, pindahkan 5 di sana. Dia akan jadi 7 tambah 5. 12. Okay, pindah ke 3 di sana. 12 bahagi 3 lah maksudnya. So, X besar sama 12 bahagi 3, 4. Okay, ni pula 3X tolak 5, negatif 7. So, pindah negatif 5 ke sana dulu. Negatif 7 tambah 5. Okay, negatif 7 tambah 5 berapa? 2. Negatif 2. Pindahkan 3 di belah sana. So, X sama dengan negatif 2/3. Okay. Maksudnya X besar dengan 4, X kurang daripada negatif 2/3. Kita buat garis nombor. Okay, so teacher pun letaklah kat sini. Okay, letak kat sini negatif 2/3. Letak kat sini 4. Okay, tengok sini So, dia kata X, ni dulu, X besar sama dengan 4. Bila dia ada kata besar sama, kita mesti kena hitamkan ni. Macam soalan atas tadi, cikgu just bulat je. Cikgu tak hitam pun, nampak? Cikgu bulat je. Ni bulat, pun bulat biasa. Okay, tapi bila dia kata besar dan sama, kita kena hitamkan ni. Besar sama dengan 4, mesti ke arah besar, ke arah kanan lah. Ni X kurang sama negatif 2/3. Okay, tapi kamu kena hati-hati. Okay, kamu kena hati-hati. Okay, kalau kat sini, nampak tak? Dia tak ada pun yang bertindih langsung. Bila dia tak ada bertindih, tak ada masalah. Okay, so jawapan dia adalah belah sini dengan belah sini. Bila dia tak ada bertindih, maka kita tak payah risau. Kita just ambil yang ni,
dengan yang ni. Kalau dia bertindih, baru kita akan ambil yang sama. Ha? Okay. So, tapi untuk soalan ini, kalau kamu tengok betul-betul, ini cuba tengok tadi dia bagi domain kat atas ni, maksudnya soalan asal. Soalan asal tadi. Soalan ni. Domain dia bagi 0 hingga 4. Okay, domain dia bagi 0 hingga 4. Cuba tengok pada soalan kamu ni Soalan ni saja nak tweet kamu ni. Dia bagi domain 0 sampai 4 X ni di antara 0 sampai 4. Okay, maksudnya kita tak boleh ambil jawapan yang kurang pada 0. Ni dia kata negatif 2/3 ni pun dah kira tak termasuk lah. Sebab dia tak ada dalam domain kita ni, tak ada dalam soalan kita. Kita masih kurang sama dengan 4. Paling tinggi pun 4. Adakah ini termasuk 4? Ya. Termasuk 4. Okay, so jawapan dia adalah 4 sahaja. So kamu jangan letak X besar sama dengan 4. Tak. Okay, ni bukan jawapan lah. Jawapan dia 4 je. So kamu letak sini jawapan dia X sama dengan 4. Itu domain dia. Domain lah. Domain dia adalah 4. Macam tu. Tapi kadang-kadang dalam soalan dia tak bagi tahu. Biasanya kadang dalam soalan dia tak bagi tahu poin macam ni kan. Macam soalan dia bagi tahu. Domain dia antara 0 hingga 4. Kadang soalan biasa ni untuk kamu isi syllabus ni kan dia tak bagi tahu dia punya domain tu. Dia tak bagi tahu, kamu selamat lah. Kamu tak payah nak fikir. Okay. So kat sini tak payah fikir. Kamu just ambil je. Contoh kalau dia tak bagi tahu domain ni 0 sampai 4, kamu just kata jawapan dia last sekali X kurang bersama dengan negatif 2/3. Satu lagi X besar sama dengan 4. X besar sama dengan 4. Okey, langkah graf fungsi modulus fx ni sama dengan ni untuk domain x di antara 1 sampai 1. So, apa yang kamu kena buat? Kamu ambil ni 2x tolak 1. Kamu buat dia sama dengan kosong dulu. Kita nak cari apa nilai x ni. Senang je ni. Okey, kamu jadikan memang ni step dia. Kamu kena samakan dia dengan kosong. Okay, tak payah letak modulus semua. Pindahkan ni ke sana, jadi 2x sama dengan 1. Pindah 2 ke sana, jadi 1/2. Okay, terus kita buat graf. Okay, terus sahaja kita buat graf. So, letak sini fx, sini x. Okay. So, ni 1/2 kan? Letak sini, nilai dia 1/2. Okay, terus dia naik atas. Okay, kejap. Ni f negatif 1 ni. So, letak sini f negatif 1. Kita nak tengok f ni 1 ni apa nilai dia. So, masukkan. Masukkan dekat dalam x ni itu 1. So, akan jadi negatif 2 tolak 1. So, dia kena negatif 3. Sama dengan positif 3. Maksudnya f bila negatif 1, nilai dia adalah positif 3. Mungkin ke atas ni. Apabila x kamu sama dengan 1, F1, masukkan 2, 1 tolak 1. So, dia akan jadi 2 tolak 1, iaitu jawapannya adalah 1.
positif 1. Mungkin dekat bawah ni. Kita buat dua garis. Okay, nampak macam ni. Modulus memang dia tak akan duduk bawah Itulah modulus. Duduk macam tu. So taklah sini. Sini kamu punya 1. Buat garis tindih. Titik bertindih. Label. Sini lah 1 tu. Ni bila X kamu 1. X kamu pun 1 ni dah dia. Ni 1. Oh ni 1. Tadi negatif 1 kan. Bila X kamu negatif 1. Kamu punya Fx kamu 3. So dah siap. Ni lah fungsi tu. Betul label kan. Ni adalah fungsi fx sama dengan 2x tolak 1. Senang je kalau ni. Graf modulus ni. Okey. 11 dan 12. Okey, fungsi gubahan. Ni last kan ni. Gubahan. So kat sini, okey, persoalan A ni, dia minta GHX. So kat sini GHX. So G kamu apa? Kalau macam ni, step pertama kamu letak G, and then buka bracket, salin dulu HX macam ni. Ni step pertama, jangan skip step ni. Untuk elakkan kamu confuse. So salin balik G ni. Dalam bracket ni kena tukar. HX ni salin dia punya fungsi. X kuasa 2 tolak 5. Macam ni. Okay, sekarang ni, macam tadilah. Ni GX kamu apa? GX kamu ialah 3X tolak 2. Apa-apa yang kamu tukar kat sini, contoh kamu letak sini GM. Sini pun kamu tukar jadi M. Macam cikgu cakap tadi. Nampak tak? Okay, kalau sini bertukar jadi M, maksudnya X ni pun akan bertukar jadi M. Ikut apa yang sama dengan bracket. Kalau sekarang ni, X kamu bertukar jadi X kuasa 2 tolak 5, maksudnya sini pun akan bertukar jadi X kuasa 2 tolak 5. So, kena salin balik 3 ni. Dia buka bracket, X kamu bukan X kamu sekarang X kuasa 2 tolak 5. Ini tolak 2, salin balik tolak 2. Macam tu. Ini kembang lah. 3X kuasa 2 tolak 15, tolak 2, 11 kali kamu dapat. 3X kuasa 2 tolak 17. Dah siap. Tengok pada soalan ni, HGX pula, soalan B. HGX. Ingat step pertama apa? Step pertama adalah letak H, letak bracket, letak GX macam ni. Nak letak apa dalam bracket ni? Tukar GX ni dengan fungsi dia. 3X tolak 2. Kat sini H, 3X tolak 2. So, apa kamu punya HX? HX kamu adalah X kuasa 2 tolak 5. Cikgu salah atas ni HX kamu adalah X kuasa 2 tolak 5. X kuasa 2 tolak 5. Tengok betul-betul. So, sini X, sini pun X. Kalau cikgu tukar sini jadi M, maka X kamu ni pun akan bertukar jadi huruf M. Ni kuasa 2 ni tiru lah. Kuasa 2 ni tiru, ni tolak 5, salin tolak 5. Jadi apa yang kamu tukar kat sini, dia akan ikut. Sama juga, sini kamu tukar jadi 3X tolak 2, maksudnya ni asal ni dia takkan jadi X, sini akan bertukar jadi 3X tolak 2. So yang ni semua salin balik. X ni jangan tulis salin X, salin 3X tolak 2. Kuasa 2. Okay, 3X tolak 2 ni salin nilai X kamu tu. Tolak 2, kuasa 2 tolak 5. Dapat siap. Dia ni kembang macam biasa. 3X tolak 2. 3X tolak 2 tolak 5. Okay, kembang macam biasa. Kamu akan dapat 9X kuasa 2. Tolak 6X. Tolak 6X. Tambah 4 tolak 5.
11 kali 9x kuasa 2 tolak 2 plus x tolak 1. Okay, A, B. So C. C G kuasa 2x. G kuasa 2x ni adalah G bracket GX. Maksudnya G kamu ada 2 kali. Dia berulang. Apa fungsi G? G kamu tadi, tengok balik atas. Fungsi G, 3x tolak 2. Salin sini. 3x tolak 2. Salin dalam bracket. Salin dulu kat sini lah. GX apa tadi? 3x tolak 2. Ingat, apa benda yang kamu tukar kat sini, kalau kamu tukar sini jadi M, sini pun akan ikut jadi M. Kalau kamu sini kamu tukar X tambah 3, dekat sini pun X ni akan tukar jadi X tambah 3. Dia akan ikut. Kamu tukar sini jadi Y, X kamu pun akan bertukar jadi Y. X saja yang cikgu bulat ni akan tukar jadi ikut sama. Sekarang ni G, 3x tolak 2. Sekarang ni kamu punya X kamu baru. Salin dulu yang asal ni. Salin ni kena salin tolak 2 ni. So saya buat 3, bracket, ni tolak 2. Jadi sekarang X kamu dah tukar jadi apa? Jadi 3x tolak 2. Salin dalam ni 3x tolak 2. Ke tempat X tadi. Kembangkan macam biasa. 9x tolak 6 tolak 2. Soalan sekali jadi 9x tolak 8. Sebenarnya soalan D. G kuasa 2 HX. Ini maksudnya apa? G kuasa 2 ada salin macam ni. Okay. Kamu tahu tak fungsi HX kamu apa tahu? HX tadi adalah X kuasa 2 ni. X kuasa 2 tolak 5. Salin balik dalam bracket. Okay. G kuasa 2 tahu tak apa tahu? Ni 9x tolak 8 ni. Itulah kamu punya G kuasa 2X. Okay. Ingat. So ingat, ni X kamu, ni X kamu. Bulat kan? Kamu kena tahu kamu kena tukar kat sini. Okay, tukar kat sini dengan benda ni. So kalau kamu rasa confused, kamu bulatkan dekat G kuasa 2 ni. Kat mana X kamu? Kat situ kan? So yang lain yang tak bulat tu saling ikut sama. Sini dia jadi. Tinggalkan ni dalam bracket. Apa yang nak dalam bracket? Jangan tulis X. Kena tulis yang ni. X kuasa 2 tolak 5. Dan 9X kuasa 2 tolak 45 tolak 8. So, jawapan last sekali 9x kuasa 2. Mana 53? Tolak 53. Last sekali. Itu untuk G kuasa 2 HX. Dan last ada soalan nombor 12. Ni FX, ni GX. Cari K pada GF5. GF5 ni sama dengan 14. So, cikgu letak sini GF5 sama dengan 14. Okay. So, kamu kena buat apa? Ikut step dia tadi. G bracket F5. Sama dengan 14. F5 ni sama dengan 14. Kamu boleh cari dulu F5 untuk elakkan confuse. F5 ni cara dia, ni lah. Gantikan ni dengan 5. 5 tolak 1. Dia 4. So, dia akan jadi G. F5 kamu 4. Dengan 14. G 4 ni masuk mana sini? K 4. X kamu 4 tambah 2. Sama dengan 14. Kembangkan ni dia kamu cari apa? 4K tambah 2. 4K tambah 2 sama dengan 14. Jadi 4K sama dengan 14 tolak 2. K sama dengan 12. So K kamu adalah 12 bahagi 4. Okay, so jawapan ni 3. Dapatlah K kamu 3. Itu soalan ni nampak. So untuk elakkan confuse, kamu cari dulu ni asing. Baru masukkan dekat sini. Gantikan jadi 4 jawapan dia. Sudah macam tu je lah. Itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum.